oleh Israel, dia relax. Dan diajarlah kami, kalau Israel serang jangan buat apa-apa, kalau dia apa, jangan buat apa-apa. Kita tetap dengan mission kita, kemanusiaan. Berangkatlah kami waktu pagi yang tenang, damai, melihat indahnya lautan Mediterranean. Cantik lautan Mediterranean. Berangkat 30 jam. Sepanjang 30 jam perjalanan itu adalah malamnya. Tapi saya tak boleh nak buka mata sebab apa namanya, ni mabuk laut. Saya kata dalam hati saya, ini macam mana nak perang macam ni? Kalau Israel datang, dan kalau Israel tahu, kalau Israel tahu beberapa orang dalam kapal ni mabuk laut, diangkatnya, dihumbannya dalam laut. Saya terfikir juga begitu. Memang tak mampu. Nak fikir tak mampu. Jadi kawan-kawan di Malaysia heboh sama saya tu kan. Mana berita, tolong hantar berita. Masa dekat hotel, saya boleh hantar. Tapi bila naik kapal 30 jam tidak ada berita. Lalu timbullah kata mereka, kita doakan salah seorang saudara kita, Mustafa Mansur, kembali ke rahmatullah. Saudara gelak. Memanglah saya pun tergelak juga. Bila saya balik ke sini, Ustaz kata, tahniah apa? Rugilah Ustaz. Tahniah satu kata, rugi Ustaz kata. Kalau tidak, Ustaz dah nikah lain dah. Dah nikah lain pula. Rupanya dia kata, kalau Ustaz syahid, dapatlah isteri baru. Okey. Sampailah 30 jam tadi. Boat yang saya naik ini sebenarnya lengkap lah semua. Ada radar, ada semua. Sampai di perairan Cyprus, kami punya boat ini rosak. Steering rosak, dia tak boleh pump air, dan minyak dah nak habis. Tidak ada pilihan lain melainkan nak minta bantuan di Cyprus. Rupanya Cyprus ni sudah dikawal oleh Israel dan Amerika Syarikat. Jangan terima Challenger 2. Kalau kamu terima Challenger 2 ini, kami akan buat macam-macam gitu. Jadi akhirnya saya tak, dengan kami semua atas kapal tu, berhentilah. Terumbang-ambing lagi teruk. Rupanya kalau kita mabuk laut, mati pula enjin, udah rasa macam dibuai. Tahu tak kalau dekat ni Times Square tu yang pengalaman itu cukup. Inilah bagi saya. Jadi nunggulah. Akhirnya kerana tak boleh masuk sana, ada lagi 11 orang member parlimen nak bergabung dengan kami pun tak dapat masuk. Salah seorang yang berada atas kapal Challenger 2 ini adalah mantan diplomat, deputy diplomat Amerika Syarikat di 4 buah negara. Dan beliau ini berhenti daripada diplomat Amerika itu, namanya Anne Wright, kerana dia tak bersetuju dengan polisi Amerika Syarikat menyerang Iraq. Itu saya. Dia benci dengan Amerika Syarikat, berhenti daripada deputy diplomat. Diplomatnya yang main-main macam menteri. Okey. Akhirnya minta bantuan. Nanti kita masuk sesi yang ketiga nanti. Mintalah bantuan. Akhirnya yang respon ialah Mavi Marmara. Barulah saya ni diterima masuk ke, kami ada lebih kurang 20 orang ni, diterima naik ke Mavi Marmara. Jadi mungkin sesi yang seterusnya nanti, detik-detik bagaimana tu, di situlah nanti, insya-Allah. Boleh? Mustafa, di atas pendedahan demi pendedahan yang dibuat, kita rasa seolah-olah macam kita berada di dalam suasana itu. Sebab ini merupakan pengalaman orang-orang yang telah pun melaluinya. Saya suka sebut di sini, mungkin ada di kalangan kita di sini yang pencinta, bukan yang lagu Aku Bukan Pencinta Wanita tu. Mungkin ada di kalangan kita di sini pencinta novel. Saya juga antara seorang yang kaki novel, suka baca novel. Sebab apa yang saya nak contohkan di sini, novel ni bila kita membacanya hanya mengambil masa lebih kurang 3 ke 5 jam. Tapi pengalaman yang boleh kita timba daripada novel, bukan nak tunjuk suruh baca novel ni, nak cerita kebaikan
Setiap benda ada pro dan kontra. Okay? Pengalaman yang boleh kita timba daripada novel ni, satu kehidupan seorang yang mana bermula daripada alam remajanya sampai ke perkahwinan, sampai ke berpisah dan sebagainya, macam-macam onak duri yang dilalui oleh Adam dan Hawa contohnya. Bagaimana Adam mukhris, begitu gitu dengan Ain Hawani, begitu sebagainya. Kita boleh tahu pengalaman dia. Kita boleh tahu pengalaman dia dalam masa yang hanya 3 ke 5 jam. Dan pada malam ini kita membelanjakan 2 jam untuk kita timba pengalaman yang dilalui oleh beberapa hari, bahkan sehingga sampai ke tahap menggadai nyawa oleh brother kita pada malam ini. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, insyaAllah. Jadi saya rasa kita akan terus kepada slot yang telah pun kita rancang sebelum ini. Tak cukup dengan cakap, kita nak naikkan lagi semangat cinta Palestin dalam diri kita. Tak mau nak derah sangat pasal kita nak menghayati pula ni. Slot menghayati, insyaAllah kita akan serahkan terus pusingan ini kepada Tuan Haji Abdul Aziz Subakar. Faltafadhal mashkura. Terima kasih. Beberapa fakta kita sama kena mengambil iktibar. Okey, jumlah pelarian di Palestin keseluruhannya lebih kurang hampir 5 juta dan 1.4 juta berada di Gaza, dan ini merupakan pelarian yang paling ramai dalam dunia. Lebih kurang 70% pelarian yang baik di dunia, dan merupakan kes pelarian yang paling lama dalam sejarah kemanusiaan. Kalau ikut tahun ini dah tahun yang ke-63. Dan kes pelarian ini telah diutarakan pada resolusi PBB, lebih 100 resolusi, yang mana PBB telah mengarahkan kembalikan tanah Palestin kepada rakyat Palestin, tetapi tidak diindahkan. Dan artikel itu yang digunakan oleh PBB ke atas Iraq dan ke atas Afghanistan, ini menggunakan kekerasan, boleh menggunakan kekerasan seperti mana tentera sekutu telah menyerang Iraq dan Afghanistan, tetapi tidak dilakukan dalam kes Palestin. Sebab apa? Sebab Amerika berada sana dan menggunakan kuasa veto, termasuk Britain. Dan yang paling menyedihkan, lebih 500 resolusi telah diberi mengenai Palestin, tidak ada satu pun dipenuhi oleh Israel. Jadi tuan-tuan dan adik-adik sekalian, kalau kita nak memperjuangkan Palestin melalui PBB, tidak ada kesudahan. Semakin banyak berjuang, semakin banyak perbincangan dan perjanjian dilakukan sejak 1948, semakin banyak tanah raya Palestin tergadai. Jadi tindakan yang diambil sekarang ialah dengan menggunakan cara yang seperti mana telah diberitahu, telah pilihan raya telah dilaksanakan pada 2006, yang mana Hamas telah memenangi 76 daripada 130 kursi. Dan sebelum pilihan raya, Presiden Jimmy Carter yang pemantau pada pilihan raya telah mengatakan ini merupakan pilihan raya yang terbaik di dunia, paling adil, tak ada pengundian tu, tak ada pengundi pos, real, yang paling baik. Tapi apa yang telah berlaku setelah keputusan telah diberi, telah disenaraikan, mana Hamas menang 76, tiba-tiba terbalik. Amerika tidak mengiktiraf, Britain tidak mengiktiraf, Israel dan sekutu-sekutunya tidak mengiktiraf, dan terus melabelkan Hamas sebagai teroris pengganas. Setiausaha Amerika ketika itu, Condoleezza Rice telah datang menjelajah semua negara-negara Arab dan telah memberitahu jangan sokong Hamas. Bantuan 50 juta yang diberi pada Palestin ditarik serta-merta, dan bermulalah kepungan ke atas Gaza sejak 2007 sehingga sebelum peristiwa Maui Marmara. Peristiwa Maui Marmara memberi kesan yang sangat hebat, menyebabkan tekanan antara bangsa pada Israel, dan Israel dan Mesir, dan akhirnya membuka ruang yang sedikit, bukan besar, ruang yang sedikit, dan bantuan mula masuk sedikit demi sedikit. Walau bagaimanapun itu bukan kesudahannya, walaupun ini kita berdiam. Tak berunding keputusan dan target MAPIM pada tahun ini, kita kena menghentikan kepungan kepada Gaza dan Gaza bebas seperti biasa. InsyaAllah kita akan tengok sedikit slide mengenai tangisan di Gaza, hayati bersama. Mudah-mudahan kita dapat mengambil iktibar. Silakan. Image ni ada suara. يفتح البحر وتصير الناس تمرض، ويفتح المعابر ويصيرون بالأكل والشراب، وإحنا نصير نسافر برا وهم يجوا بلدنا
على بلدهم عشان ما يصيرش اختلاف بيننا وبينهم. The Israeli army and Palestinian paramilitaries are fighting each other. This is their battleground. A network of sniper towers can fire down nearly every street. The militants are hiding somewhere down there, among the civilians. We've come to find the children caught in the middle. طلع كيفهم خارجين. هذا مش حيكون الا صاروخ زنانه هذاك، لان هذاك زي الفقع. لا هاي Brother and sister Mahmoud and Amal saw all but one room of their home flattened. بقى مزارع ابويا، ما بقاش لا يضرب صواريخ ولا يضرب قنابل. ايش ذنب واحد يسوي فيه؟ ومن احمل اخويا الطفل 4 سنين. وين جمعية حقوق الإنسان؟ جمعية حقوق الإنسان عندكم نوع حيوان صغيرة يقدم تكلفكم ملايين مصاري، ملايين بكلمكم عشان تعالجون ولد زي هذا ما حد بتطلع له ليش؟ ليش؟ مسكرين علينا ليش؟ شو نادين؟ لو انت مكاني وابنك فضى زي هذا ايش بتعمل؟ ايش بتعمل؟ ايش بتعمل؟ جاوبني. أقول لهم هذا مش إرهابي، أنا فلسطيني. بدي أنتقم للي سويتوه بأرضنا. في الشارع اللي سويتوه هذا كله بدنا ننتقم فيه تاني. هم يعني بيرضوا أولادهم مرات بتيتم زينا. Estimated at 1,300 inside Gaza, and over a quarter of them children, the unedited pictures of the war have been overwhelmingly shocking. Most have never made it onto British television because they were deemed too horrific. Is it possible to understand the true scale of war without seeing these images? Does not seeing them blunt wider protest, even diplomatic efforts to end it?